Jom subscribe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semua anak murid cikgu, terutamanya kelas 1P, 1 Pintar, dan juga kepada semua murid-murid tahun 1 yang menonton video pembelajaran cikgu ni. Saya doakan semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat bersama keluarga. Okey, baik. Pada hari ini cikgu ada sediakan satu lagi video pembelajaran dalam YouTube. Semoga kita sama-sama dapat mempelajari di bawah unit 6 tumbuhan. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran, mari kita berdoa untuk mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk pembelajaran hari ini, cikgu macam biasalah cikgu sediakan beberapa aktiviti dan juga video untuk tontonan murid-murid bagi memudahkan proses pemahaman, insya-Allah. Jadi kita sama-sama tengok tajuk ini, sama-sama belajar dalam keadaan yang santai, sambil-sambil boleh berbincang dengan keluarga. Murid-murid boleh bincang dengan keluarga, dengan abang, dengan kakak, sambil jawab soalan, sambil tengok video. Okey, baik. Semua dah bersedia? Baik, kita tengok untuk permulaannya, apa yang kita nak belajar ini. Okey, baik. Unit 6 tumbuhan. Okey, pada hari ini cikgu harapkan semua anak murid cikgu. Okey, cikgu harap semua anak murid cikgu hari ini dapat menguasai, dapat mencapai tiga objektif pembelajaran ni pada hari ini. 3 objektif ni. Okey, yang pertama dapat melabel bahagian tumbuhan. Okey, beberapa jenis bahagian tumbuhan. Cikgu harap di akhir pembelajaran nanti anak-anak murid cikgu dapat menyatakan dan juga melabel bahagian-bahagian tumbuhan yang ada. Okey, yang kedua dapat menghubung kaitkan bahagian tumbuhan, iaitu bunga, daun, bunga, batang dan akar serta kepentingannya kepada tumbuhan. Okey, apakah kepentingan bahagian-bahagian tu yang Allah jadikan kepada sesuatu tumbuhan tersebut. Okey, dan yang ketiga dapat mengiktiraf bahawa ada tumbuhan yang berlainan mempunyai bahagian yang serupa. Okey, ada spesies tumbuhan ni dia berlainan tapi dia mempunyai bahagian yang serupa. Okey, baik. Jadi di akhir video nanti, di akhir pembelajaran kita nanti, kalau murid-murid dapat menyatakan ketiga-tiga ni, maksudnya dah capailah, dah faham, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, baik, kita teruskan lagi untuk aktiviti yang pertama. Okey, senang saja aktiviti dia. Cikgu nak anak murid cikgu tonton video proses tumbuhan membesar. Lepas ni cikgu akan play video, cikgu akan pasang video. Jadi cikgu nak murid-murid cikgu yang menonton video ni, murid 1 Pintar dan juga murid-murid lain, cuba tengok macam mana proses tumbuhan besar daripada biji benih sampailah dia besar, kan, dia keluar batang, keluar daun, macam mana proses dia. Okey, dan juga namakan bahagian tumbuhan yang anda perhatikan berdasarkan video tadi. Okey, boleh. Senang saja aktiviti ni. Kalau tak boleh namakan, bolehlah tanya abang ke, kakak ke, ibu ke, ayah ke. Ibu dan ayah juga boleh bimbing anak-anak untuk tengok video ni. Baik. Okey, dah bersedia? Cikgu nak pasang video ni. Baik. Okey, ni video dia. Kita sama-sama tengok.
Okey, baik. Baik, okey, dah habis dah video. Jadi cikgu, okey, berdasarkan video tadi, berdasarkan video ni, apa yang awak perhatikan? Sesuatu jenis tumbuhan tu. Macam manakah daripada biji benih sampailah dia keluar daun dan membesar. Okey, mula-mula sekali tadi, biji benih, mula-mula sekali apa yang keluar bila kita tanam pokok dalam tanah? Apa dia yang keluar dulu? Kan ni adalah akar. Okey, akar yang keluar dulu. Okey, lepas tu keluar pucuk, batang, daun dan semakin membesar. Lebih kurang macam tu lah proses tumbuhan tu membesar. Yang kita kadang-kadang kita tak sedar pun kan. Tengok tanam pokok, tengok tumbuh besar dah. Ni sebenarnya proses tumbuhan tu membesar. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu berdasarkan video tadi dah boleh faham dah sikit. Okey, insya-Allah. Baik, kita nak pergi pada next aktiviti yang seterusnya. Okey, aktiviti yang kedua. Okey, tengok. Cikgu ada satu gambar sebelah ni. Gambar pokok apa ni? Pokok. Cuba awak namakan pokok apa ni? Ni senang je ni. Buah dia ni kita boleh makan ni. Kita boleh makan, kita boleh minum. Okey, cuba perhatikan tumbuhan tu. Cuba awak perhatikan ni pokok ni. Cuba awak perhatikan apakah bahagian pokok yang anda tahu berdasarkan gambar sebelah ni. Okey, sebelum tu kita namakan dulu pokok ni nama apa? Tumbuhan ni. Okey, pokok kelapa. Awak boleh jawab dekat rumah. Kalau tak tahu boleh tanya. Boleh tanya ibu, ayah, boleh tanya apa abang ke. Ini pokok apa? Pokok kelapa Okey, pokok kelapa. Okey, kalau Kelantan dia panggil pokok nyong. Okey. Pokok kelapa atau pokok nyong. Okey. Cuba namakan bahagian pokok yang anda tahu. Bahagian-bahagian pokok yang anda tahu. Yang awak tahu. Okey, berdasarkan gambar tu. Boleh tak sebutkan? Awak cuba sebut dekat rumah secara lisan bahagian-bahagian pokok yang awak nampak berdasarkan gambar tersebut. Okey, kita mula daripada bawah dulu. Dalam tanah tu nampak tak? Bahagian pokok tu nama apa bawah tu? Okey, cuba awak nyatakan. Okey, 1 minit. 30 saat je bagi masa. Okey, baik, kita namakan sama-sama. Yang pertama sekali. Okey, ni bawah ni. Baik, dia adalah akar. Lepas akar tu akan keluar akar tu akan keluar ke bawah. Dan juga yang keluar ke atas tanah ni adalah pucuk, batu batang. Okey, batang. Okey, ni batang. Batang. Lepas tu ni apa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji. Ni 7 biji ni kita boleh makan ni. Kita boleh minum bulan puasa ni. Sedap ni minum ni. Okey, ni kita panggil buah. Okey, dan lepas tu yang warna hijau ni adalah daun. Baik, jadi berdasarkan gambar ni pokok kelapa ni kita nampak ada berapa bahagian tumbuhan dia? 1 akar, 2 batang, 3 buah dan juga 4 adalah daun. Okey, jadi kita dapat 4 kat situ. 4 bahagian tumbuhan yang awak dapat perhatikan dekat situ, betul tak? Okey, namakan bahagian
namakan bahagian tumbuhan yang boleh dimakan. Cuba namakan. Berdasarkan 4 tu, bahagian tumbuhan mana yang kita boleh makan? Semestinya buah. Betul. Buah lah kita boleh makan. Okey. Ada kau makan akar pokok kelapa ataupun pokok nyong? Tak ada kan? Okey, baik. Kita dah selesai untuk aktiviti yang kedua. Kalau semua boleh jawab tadi, maksudnya dah faham dah tu sikit. Okey, baik. Kita teruskan kepada aktiviti yang ketiga. Okey, aktiviti ni hanya awak menonton video dan juga awak perhatikan bahagian tumbuhan yang terdapat dalam video ni, bahagian-bahagian tumbuhan yang ada pada tumbuhan dalam video ni. Cuba awak kenal pasti dan juga nyatakan lepas ni, okey? Baik, jom kita tonton sama-sama. Saya adalah bunga matahari. Batang saya begitu tinggi. Saya bermula sebagai biji benih, kemudian akar saya bercambah. Batang saya menyokong bunga saya dan menghadap ke arah matahari. Bunga gergasi saya mempunyai biji benih untuk dimakan jika anda inginkan keseronokan. Saya adalah terung kecil dan saya tidak membesar begitu tinggi. Saya bermula sebagai biji benih, kemudian akar saya bercambah. Batang saya menyokong bunga saya yang bertukar menjadi terung dan boleh dimakan begitu sahaja apabila masak. Kami adalah tumbuhan yang tumbuh dari benih. Dari benih, batang kami tumbuh panjang. Batang kami menyokong bunga dan daun kami untuk memastikan kami tinggi dan kuat. Okey, baik. Video ni menyatakan bahagian-bahagian tumbuhan juga. Saya rasa kalau awak perhatikan video ni lebih jelas lah awak dapat namakan bahagian tumbuhan, iaitu akar, batang, daun dan juga bunga. Kan, lepas tu buah ni ada kat sini. Okey, jadi dua video yang cikgu dah tunjuk dekat awak tadi. Setakat ni cikgu rasa boleh faham kot lah. Kalau tak boleh faham, boleh tanya ibu dan ayah ataupun abang ke kakak ke, ataupun boleh ulang lagi video ni 2-3 kali lagi lepas ni. Okey, baik. Sekarang ni kita nak pergi pada aktiviti yang seterusnya. Okey, aktiviti seterusnya iaitu aktiviti yang keempat. Okey, aktiviti yang keempat ni cikgu nak awak perhatikan dulu, namakan dulu tumbuhan di sebelah kiri ni. Cikgu ada dua tumbuhan. Ada dua tumbuhan, satu sebelah kiri awak dan satu lagi di sebelah kanan ni. Cuba namakan tumbuhan ni. Kalau tak ingat pun boleh tanya. Boleh tanya ahli keluarga dekat rumah. Kalau nak tanya cikgu tak boleh lah sebab cikgu dekat rumah cikgu. Awak boleh tanya ahli keluarga awak, ni pokok apa nama dia? Ni pokok apa? Okey. Lepas tu awak cuba labelkan bahagian tumbuhan. Nak labelkan, kalau nak lukis pun boleh tapi lambat. Awak hanya labelkan ataupun nyatakan lah. Okey, ni yang bawah ni apa dia, bahagian ni nama apa. Okey, untuk ni tengah ni nama apa. Ni yang warna hijau ni nama apa. Cuba labelkan ataupun awak nyatakan. Ataupun awak boleh buat soal jawab dengan abang ke adik ke kakak ke. Apakah nama bahagian tumbuhan tersebut. Okey, boleh dalam masa 1 minit lah, cikgu bagi masa 1 minit. Kita nak buat sekejap-sekejap ni. Okey, cuba nyatakan dulu. Cuba ingat balik. Boleh tengok video tadi balik kalau tak ingat. Okey, baik, dah siap dah. Sekarang ni cuba kita nyatakan. Okey, nyatakan sama-sama dengan cikgu, boleh. Okey, ni yang bawah ni adalah akar. Okey, ni akar. Untuk pokok pisang pun dekat bawah ni dalam tanah ni akar. Okey, yang panjang ni kita panggil dia batang. Ni pun sama juga. Okey, ni batang bagi pokok pisang. Pokok pisang. Okey, ni yang warna hijau ni daun.
Kan. Ni pun dah daun untuk pokok pisang. Okey, yang kuning ni pokok jagung ni pokok yang berbuah. Sama juga dengan pokok pisang, dia juga berbuah. Okey. Yang ni warna purple ni. Ni kita panggil apa ni? Kalau untuk pokok pisang kita panggil dia jantung pisang. Jantung pisang ni adakah ia buah ataupun ia bunga? Cuba awak tanya siapa-siapa yang ada dekat rumah tu. Cuba tanya ni jantung pisang ni adakah buah ataupun bunga bagi pisang. Okey, ni bunga. Bunga untuk pokok jagung. Okey. Baik, jadi yang cikgu tanya tadi, jantung pisang ni adalah bunga bagi pokok pisang. Bila dia dah berbunga, dia akan mengeluarkan buah pisang. Sama juga dengan pokok jagung. Okey, buah ni dia keluar bunga dulu. Daripada bunga tu lah akan jadi buah. Semua pokok yang pokok yang berbunga tak semestinya berbuah. Ada pokok berbunga yang tidak berbuah. Tetapi pokok yang berbuah dia mesti berbunga. Boleh faham situ? Okey, sekarang ni cuba nyatakan perbezaan, kalau ada perbezaan antara pokok pisang dan juga pokok jagung, ataupun dan juga persamaan pada pokok pisang dan juga pokok jagung, bahagian tumbuhan dia. Contoh satulah cikgu bagikan. Kita tengok batang pokok jagung ni, batang dia batang keras ke batang lembut? Siapa dia pernah cabut pokok jagung, pernah tengok pokok jagung, pernah pegang pokok jagung? Batang dia ni lembut ke keras? Kayu ke tidak berkayu? Dan juga pokok pisang ni, batang dia berkayu ataupun tidak berkayu. Okey, jadi cikgu bagi tahu pokok pisang dan pokok jagung ni adalah batang yang tidak berkayu, batang lembut. Itu adalah persamaan. Okey, yang lain awak boleh tengok, kena pasti awak nyatakan persamaan. Awak boleh nyatakan sendiri dan juga awak boleh buat soal jawab dengan adik-beradik awak. Dan juga boleh cek sama ada betul ataupun salah. Ni sebagai kerja juga. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada aktiviti yang ni yang label tadi kan. Ni jawapan dia lah, label tadi. Ni label. Okey, daun, batang, anak pokok, akar, jantung pisang dan juga buah pisang. Kalau siapa dia tak boleh label tadi, ni cikgu bagi jawapan dia. Kalau betul semua, maksudnya awak dah faham dah tu sikit. Sekarang ni kita tengok kepada kepentingan bahagian tumbuhan. Baik, tadi melalui video dan juga beberapa aktiviti tadi, awak dah boleh nyatakan dan juga boleh labelkan bahagian-bahagian tumbuhan. Okey, kalau dekat sini kita boleh nampak ada 5 bahagian tumbuhan. 1, 2, 3, 4 dan juga satu lagi di sini iaitu buah 5. Baik, yang pertama sekali warna merah ni bunga kan. Ini bunga. Cuma buat namakan. Apakah kepentingan dan juga fungsi dia? Fungsi dia bertukar menjadi buah dan juga biji benih. Okey. Sebelum buah, contohnya buah rambutan. Awak makan buah rambutan tu, dia asalnya daripada bunga. Dia menjadi bunga dulu dan dia bertukar menjadi buah rambutan. Okey. Yang kedua ni adalah yang warna coklat ni. Yang ni adalah batang. Batang apa dia? Tugas dia dan juga kepentingan dia. Ada 2 kepentingan, mengangkut makanan dari daun. Daun ni fungsi buat makanan. Batang ni yang mengangkut makanan daripada daun untuk bagi tumbuhan tu kuat dan juga segar, sihat, ada makanan. Yang kedua, mengangkut air dan nutrien dari akar. Okey, tugas batang juga dia mengangkut air daripada akar. Akar yang minum air. Kita siram air, akar ni yang ambil air tu.
Baik, yang ketiga ni, apa dia nama ni yang ketiga ni? Ni. Bahagian tumbuhan ni adalah daun. Cuba awak jawab. Tugas dia, fungsi dia untuk membuat makanan dengan menggunakan cahaya matahari dan juga klorofil. Okey. Yang keempat. Okey, yang keempat ni adalah apa ni? Akar. Akar ni duduk kat mana? Dia duduk dalam tanah bawah kan? Okey, tugas dia ada dua. Menyerap air dan nutrien dari tanah dan juga menyokong pokok. Menyokong pokok ni bagi dia tumbuh dengan elok lah. Dengan elok, dengan segar. Dia sokong pokok bagi pokok tu jadi stabil, jadi kuat. Okey. Dan yang last sekali adalah buah. Okey, buah ni. Apakah fungsi buah? Apakah kepentingan buah? Yang pertama, berfungsi untuk melindungi biji. Kan dalam buah tu ada biji kan? Dia melindungi biji. Berfungsi. Yang kedua, semestinya dia memberi hidupan lain untuk makan. Contohnya manusia lah. Manusia makan buah. Haiwan pun makan buah kan? Okey, itulah kepentingan bahagian-bahagian tumbuhan. Ini awak kena tahulah. Kenapa Allah jadikan tumbuhan tu dia ada bahagian-bahagian tertentu. Dia ada kepentingan untuk setiap tumbuhan tersebut. Okey. Jadi, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang kelima. Okey, kita tonton lagi video. Kita tonton video pula, kita nak tengok tumbuhan yang mempunyai batang berkayu ataupun batang keras dan juga tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu ataupun batang lembut. Okey, tengok video, kenal pasti dan juga cuba buat kesimpulan ringkas. Boleh? Okey, selamat menonton. Ia merupakan pagi yang cerah. Ia merupakan hari sukan di ladang. 3 ekor monyet dalam satu pasukan. 3 ekor kucing berada dalam pasukan yang lain. Pasukan monyet perlu memanjat pokok pisang. Pasukan kucing perlu memanjat pokok kelapa. Pasukan terpantas memenangi hadiah pendaki yang lebih baik. Monyet-monyet memanjat dengan cepat, tetapi pokok itu jatuh ke bawah. Jadi monyet hanya makan pisang. Pasukan kucing memanjat perlahan-lahan. Kucing sampai di bahagian atas pokok kelapa. Kucing memenangi hadiah pendaki yang lebih baik. Pokok kelapa mempunyai batang berkayu. Pokok pisang mempunyai batang tidak berkayu. Tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu adalah lebih keras dan kuat. Okey, sudah habis. Sudah tamat video. Okey, juga nak tanya, berdasarkan video tadi kan, monyet ni dia 3 ekor, kucing pun 3 ekor. Tapi kenapa monyet naik panjat pokok pisang, pokok pisang tu tumbang? Okey, kucing panjat pokok apa tadi? Pokok kelapa tapi tak tumbang. Kenapa? Sebab pokok pisang ni dia batang yang tidak berkayu, yang tidak kuat. Batang berkayu ni pokok yang batang dia tak kuat, batang lembut. Okey, kalau pokok kelapa tu batang berkayu. Satu lagi dia lebih tinggi berbanding pokok pisang. Jadi batang berkayu ni lebih kuat, lebih kukuh, lebih stabil berbanding dengan batang yang tidak berkayu. Batang berkayu ni maksudnya batang yang keras. Kalau batang tidak berkayu, batang yang lembut. Okey, boleh faham? Okey, kesimpulannya, ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu, ada yang tidak mempunyai batang berkayu, atau ada yang mempunyai batang keras dan juga mempunyai batang lembut. Kenapa ada tumbuhan yang macam ni? Allah jadikan tumbuhan-tumbuhan ni ada sebab dia kan. Okey. Seterusnya, kita nak pergi pada aktiviti seterusnya. Okey, satu lagi, aktiviti 6 juga. Nak tonton video lagi sekali berkenaan dengan urat daun. Okey, urat daun. Kita tengok urat daun ni. Ada berapa urat daun? Okay, 2 ekor beluncas menepi daun, berpaling seekor dengan bingung. Rumit daun ini seperti jalan berbelit.
Ingin ditempuh, nanti fikiran menjadi penat. Mari bersama saya bicara teman meluncas. Usah diturut daun yang mengganggu fikiran cerdas. Mari kita cari daun yang uratnya selari. Sekarang perjalanan lebih mudah, bukankah ini yang dicari? 2 ekor beluncas menyongsong daun berurat lurus. Sesekali berhenti sebelum bergerak terus. Lihatlah pohon lain yang berbeza daun. Pada pokok bunga matahari sebagai contoh. Urat daun pokok bunga matahari coraknya jejala. Urat daun pokok buluh yang selari sungguh menguja. Di bawah gerimit. Okey ni. Okey, sekarang ni kita awak dah tengok video tadi, cikgu stop kejap. Okey, awak tengok ni 2 jenis daun yang ada pada tumbuhan, iaitu daun yang berurat. Daun ni dia ada urat selari. Urat jejala. Daun yang urat jejala ni, urat jejala. Ni nampak ni urat dia ni. Jejala ni maksudnya urat dia ni tidak sama. Okey, ni urat dia. Dan daun yang berurat selari ni maksudnya daun yang urat dia lurus. Kebanyakannya daun tumbuhan yang berbentuk panjang. Dia ada urat daun selari ni. Kalau urat jejala ni tumbuhan yang berbentuk daun tumbuhan yang berbentuk bujur ataupun bulat. Kita boleh tengok urat dia. Okey, kalau awak nak lebih jelas lagi, awak boleh keluar rumah tengok pergi ambil daun. Cuba tengok daun tu, boleh pegang, boleh tengok sendiri daun yang urat jejala, ada yang urat selari. Maksudnya 2 jenis urat daun yang ada yang Allah jadikan kepada tumbuhan ni. Cuba nak Melayu jelas, boleh kita tengok, boleh ambil daun-daun yang ada dekat kawasan rumah awak. Okey, lepas tu boleh tengok dan juga bincang dengan adik-beradik yang ada dekat rumah. Okey. Okey, kita sambung sikit lagi. Daun cantik teliti. Adakah urat jejala atau selari? Okey, dah. Okey, baik. Jadi kesimpulan dia, ada tumbuhan yang berurat jejala, ada tumbuhan yang daun dia berurat selari. Okey, baik. Seterusnya kita tengok aktiviti. Okey, seterusnya akar pula. Okey, akar. Jadi ni ada 2 jenis akar. Tumbuhan ni dia ada 2 jenis akar. Satu akar tunjang. Ni tunjang. Hijau betul-betul tunjang. Satu lagi akar serabut. Serabut. Nama lagi serabut. Cuba tengok akar ni. Ni serabut ni. Dia banyak akar ni. Dia serabut. Dan dia kurang kuat berbanding dengan ni akar tunjang. Akar tunjang ni awak tengok. Apa dia panggil akar tunjang? Ni dia ada satu akar yang panjang, yang kuat, dia masuk ke dalam tanah. Ni ni kita panggil sebab ni tunjang ni. Yang ni masuk dalam, yang ni dia memegang tanah tepi-tepi tu. Okey, ni akar tunjang. Ini akar serabut. Jadi tadi urat daun pun ada 2, akar pun ada 2 jenis. Akar tunjang dan juga akar serabut. Cikgu nak tanya satu soalan. Okey. Antara kedua-dua tumbuhan ni yang berakar tunjang dan juga akar serabut, tumbuhan manakah yang senang untuk kalau awak nak cabut, yang senang kita nak cabut dia? Tunjang ataupun akar serabut? Akar serabut ke? Siapa dia jawab akar serabut? Dan siapa dia jawab akar tunjang? Okey, awak boleh tulis komen lah. Tulis komen awak dekat ruangan komen di YouTube nanti. Awak boleh tulis siapa dia jawab akar serabut ini akar tunjang. Okey, awak boleh tulis komen nanti. Okey, cikgu tak nak jawab kat sini. Okey, seterusnya kita nak pergi pada seterusnya. Okey, sudah habis. Aktiviti 7 kita ni dah habis. Jom ingat semula. Maksudnya kita nak ulang balik lah, nak ingat apa yang kita belajar tadi. Okey, lepas tu cikgu ada sediakan latihan dan juga quizzes. Quizzes ni cikgu akan hantar link link dia dalam WhatsApp group. Nanti
awak boleh tengok, ibu dan ayah boleh buka quizzes ni, boleh jawab terus nanti melalui handphone ataupun laptop. Okay, sebelum tu jom kita ingat semula. Okay, ni 1, 2, 3, 4. Okay, ini adalah bahagian-bahagian tumbuhan tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga ni adalah fungsi ataupun kepentingan dia. Boleh baca balik, boleh tengok balik video. Ada tumbuhan, cuba baca sama-sama dengan cikgu dekat rumah. Ada tumbuhan berbunga dan juga tidak berbunga. Ada tumbuhan jenis urat daun jejala kan, tadi kita tengok dah. Atau urat daun selari. Okey, awak boleh namakanlah tumbuhan apa yang mempunyai urat daun jejala dan urat daun selari. Boleh tengok dekat kawasan rumah masing-masing. Boleh petik, boleh tengok. Okey, ni jejala ni macam cikgu ajar. Kalau yang lurus ni selari. Menamakan dia punya namakan nama tumbuhan tersebut. Okey. Yang ketiga, ada tumbuhan mempunyai batang berkayu dan batang tidak berkayu. Boleh namakan. Ni sama juga, boleh tengok dekat kawasan rumah kita. Kalau ada banyak pokok, boleh tengok. Boleh kenal pasti. Bila awak dah faham, awak boleh tengok. Dan yang keempat, ada tumbuhan yang mempunyai akar tunjang dan juga ataupun akar serabut. Okey. Jadi kalau dah boleh kenal pasti semua ni, dah boleh ingat semua ni, maksudnya awak dah semakin faham. Alhamdulillah. Dan juga ni awak boleh tengok juga sekali lagi, kenal pasti, boleh labelkan, maksudnya dah capai dah objektif kita pembelajaran hari ini. Alhamdulillah lah. Kalau tak faham lagi, kurang faham, boleh tanya ibu ayah, boleh tengok balik video cikgu ni dan juga boleh tengok buku teks sebagai rujukan. Okey. Okey, ni adalah latihan dan quiz. Latihan ni cikgu akan hantar juga dalam grup dan juga awak boleh print. Kalau ada printer, awak boleh print dan boleh jawab. Kalau tak ada printer, boleh terus jawab sini lah, boleh tengok, boleh jawab secara lisan, tak payah tulis. Okey. Cikgu rasa quizzes ni cikgu hantar nanti lepas ini dalam grup. Okey, cikgu rasa setakat itu saja. Untuk sesi pembelajaran ringkas kita semua. Okey, cikgu harap video ni dapat membantu anak murid cikgu di rumah dan juga murid-murid tahun 1. Okey, sebagai ulang kaji ataupun sebagai mengasah minda awak, insya-Allah. Okey, kalau ada nak tanya apa-apa soalan, bolehlah tulis dekat komen di YouTube nanti, di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada masa, cikgu boleh jawab. Okey, jadi cikgu rasa setakat tu dululah. Cikgu jadi jaga diri elok, selamat belajar. Okey, kita akan jumpa di sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.